Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah SWT di atas anugerah kesihatan, di atas anugerah kehidupan dan juga atas anugerah keimanan. Mudah-mudahan kita sentiasa dalam iman kepada Allah SWT sehinggalah kita dijemput olehnya menemuinya pada satu masa yang ditentukan. Alhamdulillah, hari ini kita masuk kepada topik yang kedua dalam kursus kita CTU 554 Penghayatan Etika dan Peradaban 2. Topik kedua kita pada hari ini adalah konsep etika dan peradaban. Mudah-mudahan kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan kita pada hari ini. Mari kita baca dengar dan hayati sinopsis bagi topik kedua ini. Etika dan peradaban adalah dua konsep umum sejagat yang dipilih untuk difahami dalam kursus ini. Kedua-dua konsep ini penting untuk memahami dan menghayati dinamika sesebuah masyarakat. Sebagai permulaan, dibincangkan kedua-dua konsep ini satu persatu. Fokus pertama ialah perbincangan tentang pergerakan idea dan amalan etika dan peradaban dunia. Fokus kedua adalah terhadap konsep etika, khususnya menghuraikan pengertiannya dalam konteks sejarah pemikiran Eropah daripada zaman sebelum, semasa dan selepas Enlightenment. Kemudian dikupas pula impak kefahaman dan amalan konsep etika ketika disemaikan semasa zaman kolonial dan pasca kolonial di luar Eropah. Fokus ketiga ialah dengan melihat konsep akhlak dalam Islam yang menjadi antara penyebab kepada pengutusan baginda Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul akhir zaman. Objektif tajuk kita yang kedua ini ialah memahami konsep etika dan peradaban serta perkembangan idea dan amalannya di dalam kehidupan bermasyarakat. Hasil pembelajaran topik kedua ini pula ialah yang pertama menjelaskan konsep etika dalam sejarah pemikiran manusia, yang kedua membincangkan konsep peradaban dalam sejarah pemikiran manusia termasuklah akhlak dalam Islam. Terdapat tiga perkara utama yang akan kita bincangkan dalam kuliah kali ini, iaitu yang pertama konsep etika yang merangkumi sejarah pemikiran Eropah daripada zaman sebelum, semasa dan selepas Enlightenment. Yang kedua perspektif agama dan kepercayaan. Yang ketiga kolonialisme dan pasca kolonialisme. Yang kedua kita akan bincangkan konsep peradaban meliputi kolonialisme dan pasca kolonialisme, Timur dan Barat, dan perspektif agama dan kepercayaan. Dan yang ketiga sedikit kita akan bincangkan berkenaan dengan konsep akhlak dalam Islam. Yang pertama ialah konsep etika. Teori etika dan pemerintahan. Etika bermula di zaman purba Greek apabila ahli-ahli falsafah mereka hanya memberikan tumpuan kepada kebaikan moral. Etika menurut mereka ialah pencapaian kehidupan yang baik dan mengkaji hakikat perbuatan seperti hikmah, baik, cinta dan sebagainya. Kita akan melihat teori etika klasik dari pelbagai peradaban, antaranya utilitarianism, universalism dan intuitionism. Kita juga akan cuba untuk memahami teori etika moden dari pelbagai peradaban, antaranya rasionalisme, free will, positivisme dan relativisme. Contoh teori etika klasik yang utama ialah yang pertama utilitarianism. Berdasarkan teori ini, nilai moral sesuatu tindakan ditentukan melalui akibat atau kesan yang terhasil daripada suatu keputusan yang diambil. Jeremy Bentham berkata, kebahagiaan untuk semua orang
berada pada tahap tertinggi jika nilai kebaikan yang diterima mengatasi nilai keburukan tanpa membezakan antara satu sama lain. Fahaman ini diperjuangkan oleh Jeremy Bentham sendiri dan juga John Stuart Mill. Aliran kedua pula ialah universalism, iaitu satu posisi metaetika yang membincangkan berkenaan dengan beberapa sistem etika atau sebuah etika universal, berlaku secara universal tanpa memandang budaya, ras, seks, agama, kebangsaan, orientasi seks ataupun faktor pembeza lainnya. Yang ketiga ialah intuitionism yang berpegang pada inspirasi atau ilham yang bersifat ghaib ataupun subjektif. Oleh itu, ia juga dikenali sebagai subjektivisme ataupun suprarational subjektivisme. Antara jenis-jenis intuitionism adalah animisme, dinamisme, mitos, magis, iaitu unsur supernatural atau kuasa raib yang luar biasa yang digunakan bagi kepentingan kehidupan seharian, seperti bomoh di dalam masyarakat kita. Dalam hal ini, bomoh menggunakan sumber pengetahuan daripada ilmu warisan keluarga, mimpi atau ilham dalam mereka mengobati seseorang pesakit. Sementara itu, teori etika moden pula dipelopori oleh yang pertama ialah rasionalisme, free will, positivisme dan juga relativisme. Aliran rasionalisme berasaskan logik akal. Antara tokohnya ialah René Descartes, yang terkenal dengan slogan "Aku berfikir, maka aku ada". Benedict de Spinoza hidup pada tahun 1632 hingga 1677, dan juga Wilhelm Leibniz yang hidup pada tahun 1646 hingga 1716. Aliran free will dipelopori oleh Immanuel Kant. Menurutnya, manusia memiliki kebebasan kehendak dalam melakukan keperbuatannya. Kebenaran tidak bersifat mutlak. Sebaliknya, ia adalah tafsiran setiap individu. Segala-galanya berdasarkan hukum moral dan manusia adalah makhluk rasional yang memiliki kehendak yang murni. Oleh sebab itu, setiap manusia bebas menentukan hidupnya sendiri, bebas menentukan nilai atau kebenaran dalam hidupnya. Dan aliran seterusnya ialah positivisme yang menyatakan ilmu adalah satu-satunya pengetahuan yang valid dan fakta sejarah yang mungkin dapat menjadi objek pengetahuan. Dengan demikian, positivisme menolak keberadaan segala kekuatan atau subjek yang di belakang fakta. Auguste Comte adalah tokoh aliran ini. Pendapat aliran ini adalah panca indera amat penting dalam memperolehi pengetahuan, tetapi harus dipertajamkan dengan alat bantu dan diperkuatkan dengan eksperimen. Kerana kekurangan indrawi dapat diperbetulkan dengan eksperimen. Satu lagi aliran etika moden ialah relativisme. Aliran ini mengatakan keadaan yang berubah merupakan pertimbangan utama dalam menentukan suatu tindakan, sama ada beretika atau sebaliknya. Relativisme ini melihat kepada beberapa perspektif. Jika wujudnya pertentangan budaya dan pendapat antara individu, maka tiada nilai moral yang benar atau salah secara universal atau mutlak apabila wujud perbezaan budaya dan amalan antara individu terhadap sesuatu tindakan. Yang kedua, kepelbagaian nilai budaya dan persekitaran memberikan penilaian yang berbeza terhadap tindakan individu, sama ada bermoral ataupun sebaliknya. Yang ketiga, tidak ada skala penilaian mutlak dalam menilai sesuatu perbuatan itu, sama ada beretika atau sebaliknya. Seterusnya ialah dari aspek perspektif agama dan kepercayaan pula, didapati etika Asia berteraskan agama Hindu, Buddha dan juga Islam yang mempengaruhi etika kehidupan sosial dan budaya.
dan sedikit sebanyak agama sangat mempengaruhi kehidupan sosial dan budaya rakyatnya. Penduduk Asia Tenggara khususnya pada mulanya adalah penganut Hindu dan Buddha sebelum daripada kedatangan Islam. Dari aspek kolonialisme, kolonialisme ini sendiri merujuk kepada pengembangan kekuasaan sebuah negara ke atas wilayah di luar batas negaranya. Selalunya pihak atau kuasa yang mengamalkan konsep kolonialisme dalam mengembangkan empayanya atau mencari dominasi ekonomi dan sumber, tenaga kerja dan pasaran wilayah selain daripada faktor muka bumi dan kekayaan sumber asli dan bahan mentah di negara yang dijajah. Istilah ini juga merujuk kepada suatu himpunan keyakinan yang digunakan untuk mempromosikan sistem ini, terutama kepercayaan bahawa moral dari pihak penjajah jauh lebih hebat daripada pihak yang dijajah. Pendukung kolonialisme berpendapat bahawa tindakan penjajahan yang dilakukan menguntungkan negara yang dijajah dengan pengembangan ekonomi dan infrastruktur juga politik demokrasi yang dikatakan lebih adil. Mereka menjadikan negara bekas jajahan yang maju seperti Amerika Syarikat, Australia, New Zealand, Hong Kong dan Singapura sebagai contoh kejayaan selepas daripada waktu pasca kolonialisme. Kolonialisme memindahkan kekayaan dari daerah jajahan. Pengkritik pasca kolonialisme pula berpendapat kolonialisme telah merosakkan sistem politik, psikologi dan juga moral negara yang dijajah. Neokolonialisme ialah amalan geopolitik menggunakan kapitalisme, globalisasi perniagaan dan imperialisme budaya untuk mempengaruhi negara sebagai ganti sama kawalan tentera atau secara langsung atau kawalan politik secara tidak langsung seperti imperialisme dan juga hegemoni. Penempatan penjajah Eropah bermula di Melaka, Penang, Singapura dan Perak. Ia telah mula memisahkan agama daripada politik setelah pihak penjajah mula campur tangan di negeri-negeri tanah Melayu. Sultan hanya diberikan kuasa untuk menguruskan hal ehwal agama, manakala British menguasai hal ehwal pentadbiran negeri. Islam mula hilang peradaban dan disempitkan hanya untuk urusan agama semata-mata. Ketika negara kita beroleh kemerdekaan pada tahun 1957, pemisahan antara agama dan kehidupan diteruskan. Bermula pada tahun 1970, barulah kerajaan mula mengarus perdanakan Islam dalam projek modernisasi negara. Yang kedua ialah konsep peradaban. Kita akan melihat konsep peradaban pada era kolonial dan pasca kolonialisme. Aliran yang akan kita kaji ialah materialisme, positivisme dan juga individualisme. Konsep peradaban pasca kolonial berlapis dengan Melayu Islam, peribumi, etnik Cina dan India di Malaysia. Kacukan peradaban sedunia yang bersifat kontemporari hingga lahirlah kerencangan sosial dan mengurus super diversity pada masa ini. Kita akan melihat aliran-aliran iaitu materialisme, positivisme dan juga individualisme secara ringkas. Materialisme adalah fahaman falsafah yang mendakwa bahawa satu-satunya perkara yang benar adalah bahan berjirim dan segala fenomena yang berlaku adalah bersifat jirim atau kesan daripadanya. Sebagai contoh, kesedaran dan pemikiran manusia hanya berpunca daripada proses biokimia dan sistem saraf manusia dalam pahaman ini. Dan ketiadaan perkara ini memustahilkan berlakunya kemahiran berfikir. Selain itu, kefahaman ini juga berkait dengan fizikalisme, yakni pandangan bahawa segala yang wujud hanyalah bersifat fizikal. Mereka sama sekali menolak apa-apa jua bentuk metafizik.
Positivisme pula menyatakan ilmu adalah satu-satunya pengetahuan yang valid dan fakta sejarah yang mungkin dapat menjadi objek pengetahuan. Dengan demikian, positivisme ini menolak keberadaan sesuatu kekuatan atau subjek yang tidak berdasarkan fakta. Yang ketiga ialah individualisme. Ia merupakan satu falsafah yang mempunyai pandangan moral, politik atau sosial yang menekankan kemerdekaan manusia serta kepentingan bertanggungjawab dan kebebasan sendiri. Seorang individualis akan melanjutkan pencapaian dan kehendak peribadi semata-mata. Mereka menentang campur tangan luaran dari masyarakat, negara dan sebarang badan atau kumpulan ke atas pilihan peribadi mereka. Marilah kita menelusuri pergerakan idea serta amalan etika dan peradaban dunia. Terdapat proses pertemuan dan pergaulan antara peradaban yang tersulam sehingga ke hari ini membawa bersama sistem kapitalis yang diperkenalkan oleh Barat, dipengaruhi oleh globalisasi dan dipacukan pula oleh dunia digital. Pertembungan dan pergerakan idea dan amalan etika dan peradaban dunia menjadi lebih rencam dan tidak mustahil amalan setempat menjadi tidak lagi utuh, malah terpengaruh dengan peradaban luar yang dikatakan lebih baik dan lebih sophisticated. Kita akan melihat peradaban Barat dan pengaruhnya kepada alam Melayu, khususnya tanah Melayu. Melaka telah pun jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511. Seterusnya ditakluk oleh Belanda pada tahun 1641 dan seterusnya oleh British pada tahun 1786. Peradaban Barat bukan sahaja membawa pengaruh dalam kehidupan sosial dan sistem ekonomi masyarakat, tetapi telah membawa implikasi yang sangat besar dalam struktur pentadbiran dan pemerintahan negara. Pengaruh dari Portugis dan Belanda tidak membawa implikasi yang signifikan kerana penjajahan mereka adalah dalam bentuk imperialisme kepada negara-negara Melayu, negeri-negeri di tanah Melayu. Keseluruhannya melainkan Melaka. Hanya setelah kemasukan Inggeris, pengaruh Barat jelas kelihatan, khususnya dari segi sistem pemerintahan negara dan perkembangan ilmu pengetahuan, terutamanya kefahaman berkaitan dengan etika dan peradaban, di mana agama dipisahkan dari politik yang membawa implikasi yang besar ke atas pembinaan sesebuah negara bangsa. Peradaban Portugis. Kedatangan Portugis telah membawa kepada keruntuhan kerajaan Kesultanan Melayu Melaka. Tujuan kedatangan mereka adalah untuk menguasai perdagangan dan mengembangkan agama Kristian. Mereka hanya tertumpu di Melaka daripada tahun 1511 hinggalah kepada tahun 1641, iaitu selama 130 tahun. Kesan utama penjajahan Portugis ialah kewujudan masyarakat Serani, hasil daripada perkahwinan campur Portugis dengan rakyat tempatan. Portugis juga memperkenalkan sistem tulisan Rumi dan wujud perkataan pinjaman dari Portugis seperti perkataan jendela, almari, garpu, tuala, palsu dan berbagai lagi. Yang kedua ialah pengaruh Belanda. Penjajahan Inggeris. Penjajahan British atau Inggeris bermula pada tahun 1786 apabila Francis Light menduduki Pulau Pinang. Pada tahun 1819, Saint Raffles menduduki Singapura. Seterusnya pada tahun 1824, Perjanjian Inggeris-Belanda yang mengesahkan pendudukan Inggeris di Tanah Melayu. Pada 1826, Singapura, Pulau Pinang dan Melaka disatukan oleh British di bawah negara-negara Selat. Pada tahun 1841, James Brooke mula mengambil Sarawak daripada Brunei.
Seterusnya pula pada tahun 1874 termeterailah Perjanjian Pangkor dan bermula campur tangan Inggeris di Perak, Selangor dan Sungai Ujong. Pada tahun 1875, Brunei menyerahkan Sabah kepada British dan pada tahun 1888 bermulalah pula campur tangan Inggeris di negeri Pahang. Seterusnya pada tahun 1896, British telah menyatukan Selangor, Perak, Negeri Sembilan dan Pahang dengan membentuk negeri-negeri bersekutu. Pada tahun 1909, Perjanjian Bangkok ditandatangani di mana Siam telah menyerahkan Kedah, Kelantan, Terengganu dan Perlis kepada Inggeris dan membentuk negara-negara Melayu tidak bersekutu. Pada tahun 1914 pula, Johor menerima penasihat British yang pertama. Semasa pentadbiran Inggeris di Tanah Melayu, mereka telah mewujudkan berbagai sistem pentadbiran. Antaranya sistem residen, pembentukan negeri-negeri selat, negeri-negeri Melayu bersekutu, negeri-negeri Melayu tidak bersekutu dan juga dasar desentralisasi. Kesan daripada peradaban British dapat dilihat sehingga hari ini daripada aspek politik, sosial dan juga ekonomi. Pengundian untuk pilihan raya, budaya pang yang berleluasa di negara kita, pergaulan bebas dan pesta-pesta yang menghidangkan minuman keras yang dianggap up to date, makanan-makanan barat yang menjadi kegemaran anak muda masa kini, serta bank-bank konvensional yang masih mengamalkan interest dan riba masih wujud sehinggalah hari ini. Apabila kita melihat kepada peradaban dari aspek agama dan kepercayaan, kita dapat melihat bagaimana bermula pada tahun 1930, pengaruh Mesir dan juga Turki mendorong pergerakan kaum muda terutamanya di Penang, Singapura dan Sumatera Barat. Sementara itu bermula tahun 1970-an, kebangkitan Islam dari pelajar agama kebangkitan Islam dari pelajar Malaysia yang menyambung pelajaran di UK dan US, United Kingdom dan Amerika Syarikat, revolusi Iran dan juga pergerakan agama berakar umbi di Tanah Melayu. Wujudlah persatuan-persatuan seperti ABIM, Al-Arqam, PAS, Jemaah Islam Kaum Tua, Jemaah Islam Malaysia, Tabligh India. Begitu juga kepercayaan agama-agama lain seperti Buddha, Hindu dan Kristian masing-masing mempunyai peradaban tersendiri yang sedikit sebanyak mempengaruhi rakyat Malaysia sehinggalah sekarang. Era pada masa kini adalah era dunia tanpa sempadan. Telah memungkinkan berlaku interaksi dan jaringan peradaban merentasi benua dan sempadan negara menerusi pemodenan dalam pelbagai bidang kehidupan. Perkembangan teknologi maklumat dan informasi, internet, komputer dan juga smartphone, penggunaan media sosial yang berleluasa seperti Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, Telegram dan lain-lain. Peradaban globalisasi membawa pengaruh yang besar dalam pelbagai aspek kehidupan, merentasi bidang politik, ekonomi, sosial budaya, termasuklah perkembangan bidang ilmu dan pemikiran. Kanak-kanak pada masa kini, sejak daripada sebelum tumbuh gigi, sudah pandai menguis-nguis telefon pintar kepunyaan ibu bapa mereka dan tidak kurang juga ada yang begitu ekstrim dalam penggunaan telefon pintar ini sehingga menimbulkan ketagihan yang merosakkan. Perkembangan peradaban global ini menjadi penyumbang kepada pembentukan peradaban masyarakat majmuk di negara kita. Yang terakhir ialah konsep akhlak Islam. Seterusnya kita melihat sepintas lalu apakah konsep akhlak dalam Islam. Akhlak merupakan komponen yang sangat penting dalam Islam selepas daripada akidah dan syariat. Rasulullah SAW menyatakan insan dan manusia terbaik adalah yang terbaik akhlaknya. Ini menunjukkan bahawa kualiti diri seseorang tidak bergantung kepada rupa paras yang baik, harta yang melimpah ruah dan kepandaian semata-mata, tetapi kualiti insan terletak kepada ketinggian budi dan akhlaknya, kerana manusia diciptakan adalah sebagai hamba dan khalifah Allah di atas muka bumi.
Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud dari Abdullah bin Amr, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud sebaik-baik orang di antara kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Definisi akhlak. Akhlak berasal dari perkataan Arab al-akhlaq, kata plural dari perkataan al-khuluq. Al-khuluq berarti tabiat, kelakuan, perangai, tingkah laku, maruah, adat kebiasaan dan lain-lain. Dalam Islam terdapat hanya 2 tempat sahaja dalam Quran disebutkan perkataan al-khuluq. Yang pertama dalam surah Al-Qalam ayat 2 yang berbunyi wa innaka la'ala khuluqin azim, yang bermaksud sesungguhnya engkau wahai Muhammad memiliki akhlak yang terpuji. Allah SWT dalam ayat ini memuji baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kerana akhlak baginda yang sangat terpuji. Ayat kedua pula seperti yang terdapat dalam surah At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, yang bermaksud sesungguhnya kami menciptakan kamu manusia dengan sebaik-baik kejadian. Dalam Al-Quran juga terdapat 52 tempat yang mengandungi perkataan al-khalqu, yang bermaksud kejadian dan penciptaan Allah yang terdiri daripada manusia dan seluruh alam. Antaranya ialah seperti mana yang terdapat dalam surah Ali Imran ayat 190 yang berbunyi inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar laayatil liulil albab, yang bermaksud sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Dari segi istilah pula, kita merujuk kepada pandangan Al-Imam Al-Ghazali yang menyatakan akhlak ialah suatu sifat yang tertanam dalam jiwa yang menampilkan perbuatan dengan senang dan spontan tanpa memerlukan kepada berfikir panjang. Bila perbuatan yang terkeluar itu baik dan terpuji, perbuatan itu dinamakan sebagai akhlak yang mulia atau akhlak mahmudah. Sebaliknya, apabila terkeluar perkataan perbuatan yang buruk, ia dinamakan akhlak yang buruk ataupun akhlak yang mazmumah. Contohnya, kita pada suatu hari makan di restoran. Ketika ingin membayar, kita dapati ada seorang laki-laki tua yang agak uzur sedang mengira-ngira duit sini di tapak tangannya untuk membayar makanan yang telah pun dimakan. Lantas sangat spontan, akhlak pemurah yang dimiliki oleh kita terus memaklumkan kepada cashier tersebut supaya mengira sekali harga makanan lelaki tersebut dan membayarnya. Itu adalah tabiat spontan tanpa berfikir. Mungkin lelaki itu berduit sebenarnya, atau kalau dibayarkan sekali harga makanan lelaki tua tersebut, duit kita akan habis. Okay. Jadi, tindakan spontan tadi sebenarnya adalah akhlak yang lahir daripada akhlak mahmudah yang ada dalam jiwa kita. Begitu juga dengan akhlak yang buruk yang dimiliki oleh seseorang. Contohnya apabila seseorang memandu kereta, tiba-tiba ada sebuah kereta lain yang menghimpit keretanya, atau memotong tanpa memberi signal, atau membawa dengan perlahan di lorong laju, secara spontan akan keluar perkataan yang tidak sepatutnya daripada mulut seorang yang dalam dirinya ada penyakit akhlak yang mazmumah, tanpa memikirkan kemungkinan orang tadi berada dalam keadaan kecemasan dan sebagainya. Itu adalah contoh akhlak mazmumah, yakni panas baran yang dimiliki oleh orang tersebut. Skop akhlak dalam Islam sangat luas. Dia merangkumi hubungan dengan Allah seperti sifat takwa, sifat ikhlas, hubungan sesama manusia seperti sifat pemurah, pemaaf, hubungan dengan alam sekitar seperti tidak mencemarkan alam sekitar, mengamalkan 3R, reuse, reduce, recycle, dan hubungan dengan diri sendiri seperti menjaga kebersihan diri dan sebagainya. Kesyumulan akhlak dalam Islam juga dilihat dari pelbagai aspek merangkumi sosial, ekonomi dan politik. Begitulah luasnya ruang lingkup akhlak dalam Islam yang sepatutnya menjadi amalan kita semua sebagai seorang Muslim yang ingin mencapai title insan terbaik di sisi Allah SWT dan di sisi Rasulnya. Sampai kita kepada kesimpulan daripada perbincangan kita dalam topik yang kedua ini, konsep etika dan peradaban
telah didefinisikan dengan pelbagai aliran sejak daripada zaman klasik sehinggalah kepada zaman moden. Yang kedua, pertemuan dan pergaulan peradaban telah membina etika dan peradaban kita berteraskan nilai yang diperlukan untuk keharmonian manusia di muka bumi. Yang ketiga, Islam telah mengemukakan konsep akhlak yang bersifat syumul, merangkumi hubungan dengan pencipta, sesama manusia juga sekalian alam semesta. Apa-apa yang baik itu datangnya daripada Allah SWT yang Maha Pemurah, sebaliknya adalah daripada kelemahan dan kekurangan daripada diri ustazah sendiri. Marilah kita sama-sama memohon ampun kepada Allah SWT dan saling bermaafan sesama kita.